Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang berusaha pengurusi masjid beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan untuk terus dapat hidup sampai ke hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, dengan limpahan nikmat daripadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa beringat kita ni dah semakin tua, tuan-tuan, makin hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkanlah diri kita, sama-samalah kita mempersiapkan diri dengan amal soleh, amal kebaktian. Mohonlah ampun banyak-banyak pada Allah di atas kelalaian kita sebelum ini. Mudah-mudahan kita semua diampuni dan diberkati kehidupan dunia dan akhirat kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Allahumma amin. Jadi saya difahamkan, tuan-tuan, lepas isyak kita ada tahlil kan? Lepas isyak kita ada tahlil. Jadi kita akan sempurnakan hajat salah seorang daripada saudara kita. InsyaAllah isyak masuk ya kita berhentilah. Isyak masuk ya kita berhenti, insyaAllah. Jadi untuk malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bermula pada muka surat yang ke-50. Muka surat yang ke-50 bermula daripada ayat 276. Ayat 276. Kita baca sama-sama, tuan-tuan, bagi yang boleh baca, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu
Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-276. Dihapuskan oleh Allah berkat yang ada dalam riba dan dikembangkan berkat yang ada dalam sedekah. Allah tiada suka kepada setiap orang yang berkekalan kufurnya lagi durjana. Baik tuan-tuan, seperti biasa sebelum kita pergi jauh melihat ayat ini, kita ambil dulu kefahaman ayat ini. Dalam ayat 276 ini, Allah Ta'ala memberi penegasan dengan katanya, firmannya, Dia akan menghapuskan berkat harta yang diambil daripada riba, dan Dia akan kembangkan, suburkan berkat harta melalui jalan sedekah. Kemudian Allah Ta'ala sebut Dia tak suka kepada orang yang kekal melakukan kekufuran lagi durjana. Jadi kita masih lagi membincangkan ayat-ayat tentang jual beli dan riba. Kalau tuan-tuan perasan, sebelum ni kita dah bincang tentang orang-orang yang makan riba, besok di akhirat dia dibangkitkan dari kubur-kubur seolah-olah seperti orang yang dirasuk syaitan, orang gila yang dirasuk syaitan, mengacau-acau. Jadi disambung lagi, Allah Ta'ala sambung lagi tentang cerita riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Dihapuskan oleh Allah berkat yang ada dalam riba dan dikembangkannya berkat yang ada dalam sedekah. Kita dah bincang dulu, kita ulang balik sedikit supaya memudahkan kefahaman kita. Riba ni adalah lebihan yang kita ambil, lebihan harta yang kita ambil melalui hutang piutang, kan? Itu secara umumnya lah yang banyak berlaku dalam masyarakat. Jadi riba ni banyak jenis-jenisnya, tapi yang banyak berlaku dalam masyarakat kita hari ini riba daripada jenis hutang piutang. Dia bagi hutang ke orang, dia bagi tempoh, kan? Janji bayar RM50, janji bayar RM500. Tengok orang tak dapat bayar RM500, janji bayar RM500 hujung bulan. Tepat hujung bulan, janji RM500 lah bayar, tak dapat bayar RM500. Dia tambahan lagi RM30. Kau kena bayar RM500, RM30. Yang RM30 tu riba, sebab dia tak masuk dalam perjanjian. Itu jangan salah faham ya. Tak sama dengan pembelian secara ansuran yang kita sebut dulu. Memang kereta tu harga RM50,000, tapi bila kita beli ke bank secara ansuran jadi RM55,000. RM55,000 tu kita akadkan bersama. Kita setuju bayar dengan bank sebab kita bayar secara ansuran. Kita tahu harga kereta tu RM50,000, tapi kita tak boleh cash. Bank pun nak rolling modal, dia perlu duit. Kita setuju saya bayar sikit-sikit,
tapi bank naikkan 55,000. Kita pun akad 55,000. Macam mana pun 55,000 itulah yang kita bayar. Itu tak jadi riba. Itu ada dalam akad. Riba ni yang luar akad, penambahan yang di luar akad, di luar persetujuan antara dua pihak yang bermuamalah, maka yang lebihan tu kita bagi harta riba. Okey. Orang yang mengamalkan riba di dalam muamalahnya, hubungan unjuk beri atau jual beli, tukar menukar, meskipun banyak untungnya dalam muamalah tersebut, keuntungan itu tidak dapat menjamin keberkatannya. Allah telah menjanjikan akan menghapuskan riba, yakni mengurangi hartanya dengan mengangkatkan keberkatannya. Harta banyak, tapi tak pernah rasa tenang dalam kehidupan. Harta banyak, tapi tak tenang. Rupa-rupanya harta itu datang daripada jalan riba, jalan yang haram. Sehingga orang yang nampaknya banyak hartanya, luas kebunnya, berpintu-pintu rumahnya, tetapi ia selalu menderita kekurangan. Maka menderita kekurangan bagi seseorang yang berharta bererti tidak ada lagi keberkatan dalam harta itu. Kita takut ni, duit kita banyak, ada ladang, ada kereta, dalam bank ada duit, tapi kita rasa sentiasa tak tenang, keluh kesah, ada masalah kita tu, rasa tak cukup ya. Musibah, bertimpu datang ke kita, duit si keluar, ada masalah tu. Kita kena tengok sama-sama balik sumber pendapatan kita. Manakala harta yang sudah tidak ada berkatnya, walaupun seberapa banyaknya, tidak lama ia akan lenyap, kerana ada sahaja jalan keluarnya. Di sana hutang, di sini rugi, di situ ditipu orang, dan di tempat lain pula tidak mencukupi, sehingga kacau pentadbirannya, kacau fikirannya, kacau corak hidupnya, tidak lagi merasakan kepuasan hati, ketetapan fikiran, ketenteraman jiwa, kebahagiaan hidup dan keberkatannya, kerana semuanya telah dihapuskan oleh Allah. Begitu pula semua hartanya. Ini maksud ayat yamhaqullahu riba. Kalau kita nak terjemahkan ikut bahasa, yamhaq tu Allah Ta'ala membinasakan, menghapuskan riba. Apa yang dihapuskan? Yang dihapuskan keberkatan daripada harta yang datang melalui jalan riba. Siapa yang makan riba, dia rasa dia punya untung, mengonon orang, kan, menindas orang dengan riba, cara riba, jalan riba. Tetapi harta-harta itu nanti bila banyak ada dalam simpanan kita, dia akan mengurangkan keberkatan dalam hidup kita, bahkan menyusahkan pula nanti. Ibnu Abbas berkata, Allah tidak akan menerima sedekah, haji, jihad dan silaturrahim dari harta riba. Tuhan Allah Ta'ala tak terima sedekah, haji dan jihad dan silaturrahim dari harta riba. Bahaya tu. Nabi sebut dalam hadis, idza zahara riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah. Bila dah zahir banyak sangat orang makan riba ni dalam satu kampung, satu tempat, banyak orang makan riba, faqad ahallu bi anfusihim azab Allah. Sebenarnya mereka telah menghalalkan, membukakan diri mereka kepada azab Tuhan. Nabi sebut dalam hadis daripada Imam Tabarani rahmatullah alaihi dan Al-Hakim. Bila satu kampung, satu tempat tu dah banyak orang makan riba, sebenarnya mereka itu, kata Allah, faqad ahallu bi anfusihim, dia dah halalkan, bukakan diri dia untuk azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah orang-orang yang makan riba ni, dia rasa dia untung, hartanya makin banyak,
tetapi dia lupa sebenarnya harta riba sedikit pun tak membawa orang banyak harta, tetapi sebenarnya akan mengurang. Lagi banyak dia makan riba, lagi akan banyak kurang-kurang. Dia mungkin dapat 300, kan dia keluar 600. Dia dapat 500, dia keluar 1000. Di situ banyak tolak daripada banyak dapat. Sebab tu Nabi sebut, ma ahadun aktsara min ar-riba illa kana aqibatu amrihi ila qillah. Tak ada seorang pun yang bertambah banyak rotoy dengan sebab riba ni, melainkan akibatnya adalah ila qillah, makin sikit lagi tu. Tu Nabi sebut dalam hadis dia. Adapun orang yang mengamalkan sedekah walaupun dirinya sedikit kekurangan, dirinya sendiri kekurangan, Allah akan mengembangkan sedekahnya, yakni memberkati hartanya sehingga tidak menderita kekurangan di dunia ini dan berlipat ganda pula pahalanya di akhirat. Orang yang bersedekah walaupun dia tak banyak, dia bukan orang kaya, sedikit dia sedekah sedikit, orang ini besok Allah Ta'ala akan kembangkan berkat hartanya, dan di akhirat Allah Ta'ala akan lipat gandakan. Dalam suatu hadis yang mafhumnya saya dah lupa matan dia, tapi saya masih ingat lagi maknanya lebih kurang. Nabi sebut setiap harta yang keluar daripada tangan kita ni, besok di akhirat dia akan bercakap. Katanya, dulu aku kecil tapi Tuhan aku telah besarkan. Dulu aku kecil tapi Tuhan aku telah besarkan aku. Dulu aku sempit, Tuhan aku telah luaskan. Dulu Tuhan aku menjaga aku, sekarang ni aku akan menjaga Tuhan aku. Harta-harta yang keluar daripada jalan sedekah. Disebut ni, dulu aku dijaga oleh Tuhanku, sekarang ni aku lah jaga Tuhan. Harta-harta yang keluar melalui jalan sedekah. Lawan dia riba lah. Siapa yang makan riba ni dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muwakkilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Hadis sahih daripada Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, wakil dia terima riba, penulis dia yang terlibat sebagai penulis, yang jadi saksi dua-dua semua ni dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sambung, wa qala hum sawa, mereka tu semua sama ya. Saksi, penulis, tukang ambil, tukang kira, tukang ejas, semua pun tu. Ya. Kemudian Allah menyatakan pula dalam firman-Nya yang artinya Allah tidak suka kepada setiap orang yang berkekalan kufurnya lagi durjana. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Itu maksud Allah tidak suka kepada setiap orang yang berkekalan kufurnya lagi durjana. Allah Ta'ala tak suka orang yang buat kejahatan tawih-menawih, yakni mereka termasuk dalam golongan orang yang menghalalkan riba, dan Allah bakal menyiksanya kerana kedurjanaan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat yang ke-276, tuan-tuan. Mari kita tengok sama-sama pula ayat yang ke-277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat, bagi mereka itu pahala di sisi Tuhan mereka. Tiada mereka takut dan tiada pula mereka berduka cita. Ada orang di akhirat besok sedikit pun dia tak takut, dia tak pernah rasa sedih, tak pernah duka cita. Dalam keadaan orang lain ketakutan, panik, orang ini tak.
bahkan diberi ganjaran pahala pula. Siapa dia orang ini? Iaitu orang yang beriman. Bukan sekadar beriman, dia beramal soleh, dia menunaikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Orang ni baginya besok pahala di sisi Tuhan, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya disertai pula dengan berbuat amal soleh yang disuruhnya, seperti meninggalkan makan riba, mendirikan sembahyang dan patuh mengeluarkan zakat, yang mana ibadat sembahyang dan zakat merupakan sekukuh-kukuh tiang agama Islam. Maka orang-orang yang tersebut akan mendapat pahala daripada Allah sebagai balasan dari amal mereka. Mereka juga tidak akan takut menghadapi kesusahan yang akan datang kepadanya, dan tidak akan berduka cita dengan apa yang telah luput pada masa yang lalu. Beriman dan beramal soleh. Beriman pada Allah Ta'ala itu hak Allah Ta'ala. Kita kena beriman dengan Allah, kena percaya dengan Allah Ta'ala, dan beramal soleh. Sebagai bukti keimanan, Allah Ta'ala nak kita beramal soleh. Sedangkan Allah Ta'ala tak perlu pun pada amal soleh kita tu. Kita beramal pun, kita tak beramal pun, sedikit pun tak merugikan Allah dan tak menguntungkan Allah. Sebenarnya kita beramal untuk diri kita sendiri. Pembuktian kepada Allah tentang keyakinan dan keimanan kita pada Allah. Kau betul-betul kau beriman, kau kena beramal. Jadi amalan tu untuk siapa? Bukan untuk Allah, untuk diri kita sendiri. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, siapa yang buat amal kebaikan, dia akan dapat kebaikan dan dia akan diberi tambahan, yakni syurga. Mereka itulah orang-orang yang menjadi ahli dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala disebut, lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang melakukan kebaikan, baginya kebaikan dan tambahan. Tambahan tu apa? Iaitu syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabul jannah wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah. Orang yang buat kebaikan ni wajah mereka tidak kusam dan tidak ditutupi oleh debu. Dekat relax, tenang orang. Ulaika ashabul jannah. Mereka inilah penghuni syurga. Wallazina kasabus sayyi'atu jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaqu wujuhum qatarun wala dhillah. Walladzina kasabus sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum minallahi min 'asimin ka'annama ughshiyat wujuhuhum qit'an minal laili muzlima ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Manakala orang-orang yang melakukan kejahatan, dia akan dapat balasan setimpal dengan kejahatannya, dan wajahnya ditutupi oleh kusam, debu, kotoran. Ma lahum minallahi min 'asim. Tak ada langsung bagi orang buat jahat ni pelindung daripada Allah. Ka'annama ughshiyat wujuhuhum qita'am minal laili muzlima. Kusamnya muka mereka. Muka orang buat jahat, buat dosa ni kusam. Seolah-olah seperti ditutupi oleh gelap malam. Ulaika ashabun nar hum fiha. Mereka itulah penghuni neraka. Jadi orang beriman, beramal soleh untuk diri sendiri. Wa aqamus salah wa atauz zakat, menunaikan sembahyang, menunaikan zakat. Ini semua antara amal-amal soleh yang menjadi pasak dan tiang kukuh dalam agama kita. Solat mi'raj kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Zakat amalan yang mengukuhkan hubungan kita sesama manusia. Bila orang bayar zakat, tidak ada lagi prejudis golongan miskin kepada golongan kaya. Tak akan keluar prasangka buruk orang-orang susah kepada orang-orang senang hidup. Semua bayar zakat. Orang-orang susah
dapat sebahagian daripada harta orang-orang yang hidup senang, orang yang kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini panih tuan tak agak tokak. Allah. Itu ayat yang ke-277. Ayat yang 277. Yakni ada seperti ada baca tadi. Mereka juga tidak akan takut menghadapi kesusahan yang akan datang kepadanya dan tidak akan berduka cita dengan apa yang telah luput pada masa yang lalu. Ini sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada langsung keluh kesah dalam kehidupan. Kalau saya selalu sebut tuan-tuan, kalau kita yakin dengan Allah Taala, dengan qada qada, dengan kehebatan, dengan pengurusan Allah Taala, kita tahu kita ni dikawal selia oleh Allah Taala, rezeki, hidup, mati, jodoh, kubur kita, semuanya di bawah takluk Allah Taala. Tak ada satu pun yang kita tentukan. Semua ni di bawah ketentuan Allah. Kok kita betul-betul pegang yang ini, apa pun berlaku, kita akan tenang. Datang musibah, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kena daripada Allah dan ujian. Datang rezeki yang melimpah ruah, kita sebut alhamdulillah. Sebab tu kita tahu itu pun nikmat daripada pemberian. Sebab itu seronok hidup orang-orang yang beriman ni. Masa dia senang, dia syukur. Masa susah, dia sabar. Sebab apa? Dia tahu itu semua adalah tanda Allah Subhanahu wa taala masih lagi memerhatikannya. Allah Taala bagi sakit, Tuhan sayang tu, kan? Disuruh ingat banyak-banyak pada dia, kan? Jadi kalau kita sakit-sakit tu, janganlah kita umut marah-marah. Sebab tidak ada musibah yang mengenai orang-orang Islam yang beriman melainkan Allah Ta'ala nak hapuskan dosa dan kesalahan. Sebab itu kena sabar, bersyukur kerana Allah Ta'ala menghilangkan daripada kita dosa-dosa kita. Itu ayat yang ke-277. Masuk ke ayat 278. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkan yang baki selebihnya dari riba jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi ayat ni jelas Allah Ta'ala suruh orang beriman, orang yang bertakwa, kalau betul kau beriman, kalau betul kau bertakwa, wazaru ma baqiya minar riba, tinggalkan baki daripada riba yang belum kau ambil. Sini ada cerita ni. Kalau kamu benar-benar beriman, Allah menyeru kepada beberapa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih terlibat dalam perkara riba, iaitu sekiranya benar-benar kamu orang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan jangan kamu ambil lagi mana-mana yang masih tinggal baki dari harta riba yang belum diambil. Jadi ayat ini turun ada sebab dia. Ketika ayat ini turun, sahabat-sahabat tak tahu lagi bahawa bahawasanya riba itu tak boleh, diharamkan oleh agama. Adalah dikatakan di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab turunnya ayat ini ialah Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Osman bin Affan. Abbas pak saudara Nabi dengan Sayyidina Osman. Dahulu keduanya telah menghutangkan kurma kepada seseorang. Jadi Sayyidina Abbas ni dan Sayyidina Osman ni, dia dah bagi hutang kurma pada seseorang. Bila datang masa memetik dan keduanya menuntut hutangnya, yang berhutang berkata, kalau kamu ambil kurma semuanya yang menjadi hak kamu berdua sekarang ini,
nescaya tak ada lagi yang tinggal untuk makanan keluarga saya. Mahukah kamu mengambil separuh sahaja dan menangguhkan separuh yang lain? Nanti akan saya berikan gandanya. Jadi orang yang berhutang tu, bila sampai tempoh dia nak bayar hutang kepada Sayyidina Abbas dan Sayyidina Osman, hasil kurma itu mungkin tak berapa nak banyak. Sampai dia berkata kepada Sayyidina Abbas dan Sayyidina Osman, kalau kau ambil semua-semua sekarang, tak ada bondo lah anak bini nak makan. Apa kata kau ambil separuh, separuh nanti kau ambil kemudian, tetapi aku gandakan. Aku gandakan. Kan? Orang susah ni. Kan? Sebab itu sebenarnya riba ni menekan orang. Sistem yang menekan, menindas orang susah. Sistem riba ni sistem yang tidak ada langsung dalam tu belas kasihan, yang ada keuntungan dan kerakusan. Sistem riba ni, kapitalis buat sistem memakan orang, menyusahkan lagi orang nyusah, menghilangkan dalam hati manusia belas kasihan, tolong menolong, bantu-bantu tak ada dalam sistem riba ni. Yang ada sasaran riba ni adalah keuntungan dan keuntungan. Usaha senang orang tu lantaklah dia. Yang bankrupt kau, yang mati kau, yang susah kau. Tak ada dalam riba ni apa? Belas kasihan. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, man naffasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang menghilangkan satu kesempitan daripada mukmin, kesempitan dunia utama ke bumi ni, maka Allah Ta'ala akan hilangkan dia kesempitan di hari kiamat besok. Siapa yang memudahkan urusan orang-orang yang susah, yang berhutang, dia mudahkan urusan hutang. Kau tak payah bayar, tak apalah, dan tangguhlah lagi sebulan, tak payah tambah-tambah tu. Itulah yang nak kau nak bayar. Dia mudahkan orang yang berhutang ke dia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan pula dia di dunia dan dia di akhirat. Urusan dunia urusan akhirat Tuhan mudahkan. Siapa? Orang yang boleh berlapang dada kepada orang yang betul-betul susah. Berhutang tak boleh bayar. Dia masalah hari ni bukan tak nak tolong orang berhutang. Orang berhutang tu sendiri yang tak nak tolong diri sendiri. Dia boleh bayar. Menyakit hati orang yang berhutang. Masa dia nak berhutang, macam-macam dia kan janji. Bila ada dia duit, tak nampak ada kita orang. Boleh bayar, dia tak nak bayar. Orang yang macam ni Nabi sebut orang-orang yang mampu membayar hutang tapi dilewat-lewatkannya, itu adalah orang yang zalim. Zalim kepada saudara orang. Dia tak ingat macam mana susah saudara orang boleh bagi dia masa dia susah, dan masa dia senang dia tak boleh bayar balik hutang yang dia ambil daripada saudara. Jadi itu riba kan, menindas. Jadi Sayyidina Osman dengan Sayyidina Abbas ni, dia pun setujulah. Dah orang tu kata besok separuh lagi kau ambil, kita gandakan. Mendengar ini keduanya bersetuju. Bila sahaja telah sampai tempoh yang dijanjikan, keduanya pun datang menuntut hutangnya dan meminta yang lebih, minta ganda yang janjikan tadi. Akhirnya ini diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda pun menegahnya dan melarang mengambil yang lebih. Maka turunlah ayat ini. Nabi kata tak boleh buat macam ni. Ni menindas saudara orang ini. Dah lah orang tu susah. Orang ni tak bayar hutang, tak dapat bayar sekaligus sebab dia susah. Minta tangguh kalau bayar lebih. Rasulullah kata tak boleh kepada Sayyidina Osman dan Sayyidina Abbas. Turun ayat ni. Kedua-dua sahabat tu pun patuh dengan perintah tersebut, lalu mengambil haknya, iaitu hutang yang asal sahaja, tidak mengambil yang lebih atau bunganya. Yang bunga-bunga ni
ni semua sistem kapitalis, kan, mengkayakan orang-orang yang dah kaya. Batu Nabi sebut dalam hadis, man arada an tustajaba da'watuhu, siapa yang berdoa dah bertahun-tahun doa tak dapat ajalnya. Nabi sebut dalam satu hadis, man arada an tustajaba da'watuhu wa an tukshafa kurbatuhu falyufarrish an mu'sirin. Siapa yang nak doa dia mustajab, diterima Allah, kemudian dibukakan kesempitan hidupnya, diberi jalan keluar daripada kesempitan hidupnya, maka hendaklah dia falyufarrish an mu'sirin, dia kena beri lapang, mudahkan orang-orang yang mengalami kesempitan hidup. Orang hutang, mu'sir ni orang hutang, kita mudahkan. Kita mudahkan. Ada satu kisah dalam tafsir Munir ni, dibawakan oleh Imam Muslim. Suatu kisah di zaman dahulu, hadis ni panjang, saya baca kisah tuan. Husiba rajulun mimman kana qablakum. Dulu ada seorang lelaki yang disebut oleh Rasulullah. Jadi cerita ini diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa dulu, kata Rasulullah, ada seorang lelaki daripada kalangan kamu yang dihisap amal perbuatannya, akan dihisap amal perbuatan. Nabi sebut ada seorang lelaki nanti dia akan dihitung amal perbuatannya, namun ternyata dia sama sekali tidak memiliki kebaikan yang banyak. Tak banyaklah kebaikan tu, sikit. Cuma dia dulu, kata Rasulullah, seorang pedagang yang kaya. Kebaikan dia timbang amalan kebaikan yang tak ada. Tak banyak pun amalan kebajikan, tak banyak. Dan dia ni dulu seorang pedagang, businessman lah yang kaya. Satu kebaikannya, dia selalu memerintahkan orang-orang bekerja bawah dia supaya toleransi dengan orang-orang yang berhutang. Orang yang berhutang dengan dia, kerja-kerja berhutang ni, tolong mudah no. Tak boleh bayar, biar. Kan? Tak boleh bayar, biar. Macam cerita Piramdi itulah, datang tengok atas rumah nak minta hutang, tak jadi kan. Tak jadi. Ada makna tu kan. Kan? Dia orang kaya ni, kata orang ni, kata Rasulullah, dia tak ada kebaikan banyak. Cuma dia ni kaya, dia beritahu kepada orang bawah, kalau orang berhutang, kau jangan paksa-paksa orang tu bayar, mudahkan urusan orang hutang. Kan, itu yang dia minta kepada pekerja-pekerja dia. Akhirnya kata Rasulullah, bila dia ditimbang kebaikannya, tak ada kebaikan yang tak banyak. Itu satu ya. Allah Ta'ala berfirman, kata Rasulullah, Allah Ta'ala telah berfirman dalam qala Allahu azza wa jalla nahnu ahaqqu bidzalika minhu tajawazu anhu. Kami, Allah Ta'ala, aku ni lebih berhak atau lebih pantas untuk bersikap toleransi daripada diri orang. Oleh kerana itu, ampunkan saja kesalahan-kesalahan. Nah, di situ ada syafaat kepada orang yang memudahkan orang lain. Orang berhutang dengan dia, tak apalah, tuan tak boleh bayar, tuan bayar kemudian lah. Tuan tak bayar bulan ni, tak apalah, tuan tak boleh bayar, tuan bayar kemudian lah. Lama-lama apa macam ni lah tuan, saya sedekah ni lah. Wah, itu baik bagus. Tapi boleh buat kau. Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau nampak orang susah, fanaziratun ila maisarah, orang hutang bagi dia tempoh, tangguh. Wa an tasaddaqu, Allah Ta'ala sebut, kalau kau sedekah ni yang kau hutang tu, khairul lakum in kuntum ta'lamun, lebih baik bagi kamu kalau kamu tu mengetahui. Kalau kamu mengetahui. Jadi tuan-tuan, Isyak pun dah masuk, dah bunyi siren tuan. Saya tutup
kuliah kita pada malam ini dengan suatu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu galakan kepada kita. Kita bukanlah orang sonang. Kadang-kadang orang buta juga orang kita, tapi kita kena beramal dengan hadis Nabi ini, di mana Nabi menyebutkan dalam sabdanya, man anzara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allahu fi zillih. Barang siapa yang memberi waktu tangguh kepada orang yang berhutang, yang baru mengalami kesulitan atau membebaskan hutang tersebut, dia beri tangguh atau dia serokahnya hutang tu, maka Allah Ta'ala akan memberinya naungan di bawah naungannya di akhirat nanti. Antara orang yang Allah Ta'ala naungi di akhirat besok, siapa dia? Orang yang memberi tangguh kepada orang yang kesempitan nak bayar hutang, atau diserokahkan tauhid, kan? Atau diserokahkan tauhid. Dan setiap waktu yang kita tangguhkan itu, kata Nabi, bikulli yaumin mithluhu sadaqatun. Sedekah kita ke orang. Hari Isnin tak boleh bayar, kita bagi tangguh sebulan dah kita dianggap sedekah. Wallahu a'lam. Sekadar untuk malam ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita, mudah-mudahan insya-Allah. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Falastin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu billahi wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa 'ala bis-sabr.